Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi Alian Takwasa Masjid Nurul Hidayah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu tajuk di bawah tajuk Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Dalam banyak-banyak penyakit yang sampai ke tajuk kita pada kali ini di bawah tajuk Idha'atul Waqt, pembaziran masa ataupun mensia-siakan waktu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita setiap hari 24 jam. Ana harap para jemaah boleh kira supaya kita nak tahu 24 jam ini mengikut kajian dia. Kalau kita kali dengan 60 minit, 24 jam kali dengan 60 minit, kita akan dapat kumpul sebanyak 1440 minit. Kalau duduk 24 jam berasa sikit, tak? Tapi bila kita pecah jadi 1440 minit, kita rasa banyak sikit masa. Ada sempat banyak benda yang kita nak buat. Tetapi setiap orang itu berbeza. Ada orang yang boleh buat kerja banyak, ada orang yang 24 jam 1440 minit tak tahu apa yang boleh buat. Kita tengok dalam masa beberapa jam ini, ada orang yang boleh buat semua. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya sahabat dia, siapa di kalangan kamu orang yang berpuasa hari ni? Abu Bakar, akak saya. Siapa yang hari ni pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata dia. Maknanya Nabi tanya, siapa dia solat jenazah? Saya. Siapa dia sedekah? Masya Allah. Tanya pintu mana ada belakang, dia boleh jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul pada seorang begini keadaannya kecuali ahli syurga dia. Masya Allah. Maka kita kena tengok dalam waktu kita ni, kita kena ada jadual ataupun dia panggil timetable. Manajemen waktu kita kena ada. Biar 24 jam berlalu, kita punya senarai ada belakang. Kita bermula daripada subuh, sebelum subuh, senarai tahajud ada. Walaupun 2 rakaat, alhamdulillah. Tinggi darjat 2 rakaat tu bila duduk dalam kubur esok. Sekarang ni kita kata 2 rakaat ya maya tahajud. Kita nak tahajud perdana 20 rakaat, tak sedut perdana. 2 rakaat yang berterusan setiap malam kita dapat, ataupun kita letak witir 3 rakaat di akhir malam, lebih baik daripada kita buat sekali perdana lepas tahun lepas pula. Bila orang tanya, "Maya dak tahajud?" Tahu, AJK masjid tak aktif. Dia marah ke AJK masjid. Sebab apa? Setahun sekali ya hanjur perdana. Tuan-tuan kena ingat, solat tahajud perdana ni setiap malam. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, perhubungan kita sehingga dikatakan itulah waktu rahsia. Khabiyatun min amali, rahsia yang tersembunyi di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, jangan siapa tahu. Tak payah kita beritahu pada orang,
tak payah kita isytihar di mana-mana tempat, aku dah tahajud semalam, tak perlu. Ya perlunya kita buat. Maka kerana itu para ulama membuat satu kesimpulan. Dia kata al-waqtu huwal hayah. Al-waqtu huwal hayah. Masa itulah kehidupan kita. Kita duk kata masa depan cemerlang tak cemerlang, tengok waktu yang kita gunakan. Ada sebuah buku kecil, nama dia Daqa'iq Ma'dudah, Jibalun Hasanat fi Daqa'iq Ma'dudah. Gunungan pahala yang kita dapat raih di dalam beberapa masa yang kejap. Berapa minit kita boleh gunungan pahala. Dalam buku ni dia buat kajian, dia kata kalau orang tu umur 60 tahun, hidup 60 tahun, bermakna 20 tahun dia tidur saja, 20 tahun. Kan kita tidur berapa jam satu hari, kita rehat. Mana kalau kita bagi 3, 24 jam bagi dengan 8, ya. 8 kali 3 24, maknanya 1/3 umur kita duduk di tidur. Oh, lamanya tidur, baru berasa. Ni kalau orang kejut, subuh dah. Oh, subuh dah. Bila kita rasa lama kita tidur, bila kita sudah kehilangan waktu untuk beribadat, ketika itu baru kita rasa, oh lama, 20 tahun nak tidur. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah anda tengok orang tua-tua lama-lama ni, dia bangun awal dah. Tanya, gua nak bangun awal? Lama dah tidur. Dia berasa dah lama tidur. Kita berasa tak lama tidur lagi. Allahu Akbar, bunyi azan subuh tu. Walhanya niat tadi nak bangun 5:30. Dah lagi 3 rakaat witir, 2 rakaat tahajud tentunya, tapi tak sempat. Maka kan itu dia kata al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan kita. Kita guna untuk apa waktu ini? Itulah dia panggil aset besar, rasul mal, kepala modal kita duduk di waktu yang kita gunakan itu. Para jemaah sekalian, masyhur dari kata-kata ulama salaf, dia kata apa? Al-waqtu kas-saif. Ada kata ni sebuah pada Imam Syafi'i, tapi kita kata di kalangan ulama salaf ni kata al-waqtu kas-saifi, masa itu seperti pedang. Illam taqtahu qata'aka. Mana kalau kita tak potong dia kerak kita. Kalau kita tak potong dia kerak kita. Maka itulah dia panggil masa yang paling rugi bagi seorang itu, iaitu waktu. Kerugian dia lebih rugi daripada harta. Kenapa? Ini menarik. Bagus dia punya motivasi para ulama ni, kata sebab kehilangan waktu tak akan boleh tarik balik. Waktu kita hilang, kita tak boleh nak undur balik. Boleh tak? Tak boleh dah. Saya tak sempat tadi zikir waktu petang. Tak sempat zikir petang ni. Petang tadi belum maghrib ni. Pak, boleh ke kita undur balik matahari? Tak boleh. Dalam buku, dalam kitab kisah ghaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah saja Allah Taala beri mukjizat kepada seorang nabi. Dia tak sempat nak selesai peperangan dia berdoa kepada Allah Taala supaya matahari jangan di maghrib lagi. Sebab undang-undang dia, syariat dia, kalau dah maghrib kena berhenti perang. Dia kata tunggu sekejap, kita sudah baru maghrib. Soreti sekali tu je yang berlaku dalam dunia ini, seorang nabi boleh tangguhkan maghrib. Kita ni nak tangguh apa? Tak ada benda boleh tangguh. Mati tak boleh tangguh, waktu tak boleh tangguh, semua tak boleh tangguh. Maka bila waktu tu hilang, dia tak akan berulang. Tapi kalau harta kita kurang hari ni, esok kita boleh tambah, insya-Allah. Ya, aku kerja mari 8 jam, nah, boleh RM200. Oleh kerana tak cukup mari, kita tambah kerja esok 14 jam. Boleh qada, tapi waktu tidak ada. Maka di sini yang kita nak bincangkan para jemaah sekalian, supaya di antara penyakit yang melanda umat kita ini, tak kira lah orang muda ke orang tua ke, iaitulah perkara kehilangan masa tanpa faedah yang diharapkan akan memberi pulangan kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sebab itu kita kena tengok setiap musim tu ada masa-masa keemasan. Ya, tentu tu
ada masa keemasan yang tertentu. Contohnya baru ni masuk bulan Zulhijjah. Kita hari ni masih Zulhijjah lagi. Nah, ingat ke tidak para ustaz kita, pendakwah kita bagi tahu bahawa hari terawal bulan Zulhijjah itu iaitulah hari yang paling baik dalam dunia. Dia panggil khairu ayyamid dunya, afdalu ayyamid dunya, hari 10 awal Zulhijjah. Ceramahlah ustaz. Kita hok dengar ni boleh faham. Yang tak dengar tak tahu apa. Kalau orang pergi haji, dia kata hari yang paling kemuncak kita punya waktu keemasan dalam masa haji ni hari Arafah. Kita di sini Arafah kitanya boleh berpuasa jelah kan. Baru ni kita puasa hari Arafah, alhamdulillah. Ingat satu lagi hari Ashura nak mari tak lama, 2 minggu lagi. Hari Ashura mari, kita ada lagi satu puasa hari yang besar. Kena tanda tarikh. Patut tuan-tuan tanda masuk dalam jadual masjid. Hari Ashura, hari berpuasa, tidak ada siapa yang boleh buat kenduri pada hari itu. Buat juga orang masjid tak pergi. Pasal ramai juga kak jemputan mari hari Ashura. Bila tanya dia, pasal apa buat hari ni? Allah maaflah ustaz, terlupa ke tarikh. Kata hok ingat juga apa? Raya Cina, ingat. Hari belah kelapa, ingat. Hari apa lagi? Tapi hari-hari kebesaran yang patutnya kita jadikan satu agenda, lupa kita. Sebab apa lupa? Sebab tidak ada semangat hati kita nak berpuasa. Tak, buat lupa pun tak tahu. Tak, oh, maaflah lupa. Ingat nak puasa juga hari ni. Tapi dah hajat orang dah akan jadi. Rugi kita. Maka para jemaah sekalian, ada orang pergi Mekah. Hari Arafah hari yang paling mulia. Orang lain pergi cari haji mabrur. Pak cik ni masih lagi mencari haji mabrur. Kata. Ana pergi ke tandas. Tengok pak cik. Tua dah dia. Kita kata pak cik ni nak tanya mari ni guna duit mana? Kadang-kadang kita terpaksa kena jual harta tanah pusaka nak pergi Mekah. Hari kemuncak hari Arafah, hari yang Allah Taala banyak merdekakan hamba dia, dia seokok dekat tandas. Kata jumpa Haji Malboro juga hari ni. Bila kita tegur kata pak cik, hari ni hari Arafah, hari kita mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla, bukan mari duduk kasak sini. Sedap dia. Awak siapa? Nyebut ayat terkelik lagi kita. Moga Nabi sebut, Allah Taala sebut dalam hari Arab, hari haji ni, la fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan balah masa haji. Kita dia tanya, awak siapa? Kita kata maaf, saya semua haji juga lari. Maknanya dia tidak kata, oh terima kasihlah. Nah, saya terlupa tadi. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Bermakna bila kita kehilangan waktu, artinya waktu ini satu nikmat yang besar. Tanda waktu, al-waktu wal hayah. Dan waktu merupakan suatu nikmat anugerah Allah Ta'ala yang besar kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلافil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dengan bumi, silih berganti malam dengan siang, la ayat, Allah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal yang cerdik. Mana orang akal tak cerdik, pakai begitu je. Duk tunggu belah kek hari jadi. Mari hari jadi, pakai belah kek. Sudah belah kek, ambil gambar pula duk suak kek kau bini. Padahal tak ada suak pun. Pasal orang lain suak juga kita. Dia panggil orang putih suak. Kita pun nak suak juga. Para jemaah sekalian, bermakna Allah kata apa? Silih berganti malam dan siang, la ayat, tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab semakin hari semakin pendek umur kita. Makin pendek apa ustaz? Tahun lepas baru 50, tahun ni 51. Makin banyak lah, makin banyak bilangan, tapi makin dekat jarak dengan kematian. Kita kena ingat. Mana setiap masa yang berlalu itu maknanya jarak kita dengan mati sudah semakin hampir, semakin dekat, semakin dekat. Tuan-tuan kena ingat,
Manusia di atas dunia ni bergerak. Makin hari makin dekat dengan mati. Satu kumpulan nanti di akhirat dalam syurga, ahli syurga tak berubah. Ingat, ahli syurga tidak berubah. Dia masuk umur 33 tahun. 33 itulah sepanjang khalidina fiha, tak berubah umur dia. Siapa dia tahu kenapa umur ahli syurga tak berubah? Boleh jawab? Kau tak ada tanya ustaz. Ustaz kau tak tanya, kita tak ada tanya. Selamat. Dah. Sebab apa ahli syurga umur dia tak berubah? Jawab dia, sebab dia tidak ada lagi malam dan siang, tidak ada. Kita tahu umur kita berubah sebab apa? Sebab hari ni 1 hari bulan, esok 2 hari bulan. Hari ni tahun ni 2020, tahun depan 21. Dalam syurga oleh kerana tidak ada hari, maka tak adalah berubah. Masya-Allah. Allah nak mu masuk gitu, gitulah umur kamu. Tak akan je, tak ada tua dah. Tak mikir lepas pada ni. Nak belah kek hari jadi, tak ada dalam syurga. Nak belah-belah lah ni. Nak kata apa dah? Nak pakai kek hari jadi atas dunia, dalam syurga tak ada. Tak ada. Itu tak ada kek dalam syurga. Dalam syurga ni mikir nak makan apa boleh berlaku. Bila anak sebut cerita syurga, ada makcik mari tanya. Dia kata, ustaz saya ni benda lain tak apa boleh tukar-tukar menu. So yang tak boleh tukar. Kata, gapo makcik? Bodoh. Kata, patut nak juga dalam syurga. Kalau boleh tak? Kata, insya-Allah dalam syurga ada belaka. Bodoh pada. Tak tahu sini masyhur sekali bodoh cak gapo paling suruh di kawasan kita ni. Cak tege. Ya. Tak tahu cak gapo dalam syurga esok. Cak syurga lah. Dah. Baik para jemaah sekalian. Artinya umur itu adalah anugerah Allah Taala. Ada orang dia beri pendek, ada orang dia beri panjang. Kita jangan berasa sedap hati. Ada setengah orang ni dia sedap hati. Dia kata tak apa. Saya baru umur 50. Gemuluh ayah ni umur 100 tahun. Dia ingat dia macam ayah dia juga. Umur 100 tahun panjang, umur 80 tahun, umur tak syarat. Ada orangnya ayah dia pendek umur. Dia belum dia dalam perut mak, ayah dia sudah mati. Tak. Anak dia pula panjang umur. Kita kata tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya iaitu kita mesti makmurkan umur kita ini. Sebab apa? Tengok dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Bila kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat esok, kita tak boleh nak bergerak, tak berganjak kaki kita, sehingga ditanya dengan beberapa soalan. Ada kata 4 soalan, ada kata 5 soalan. Tanda tuan-tuan. Yus'al an umurhi fi ma afna. Allah kata, aku beri umur kepada kamu. Umur hidup di atas dunia 70 tahun. Mau buat apa? Umur. Kita duduk mikir 1/3 umur tidur. Sesadah tu. Sebab orang tidur tak ada dosa. Kan dalam hadis yang sahih Nabi kata, rufi'al qalam. Diangkatnya pena tulisan dosa pahala ni bila tidur tak ada. Kecuali kita memang berniat tidur tak mau solat, itu lain. Aku nak tidur ni, jangan siapa buat aku. Subuh ke, zuhur ke, asar, tak ada, tidur terus. Itu tak boleh. Dia niat tidur tu kerana nak lari daripada taklif syarak. Tidak mungkin. Kita nak tidur, kita niat aku nak bangun subuh. Tak terbangun, tidak berdosa. Sebab sudah ada keazaman kita untuk bangun. Yang pertama Tuhan tanya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Aku beri pada kamu ilmu, mau buat apa? Oh, saya mengaji banyak ustaz, tapi beramal ke tidak? Tak beramal tapi cakap sedap. Ini bahaya. Kita kadang-kadang belajar banyak, amal sikit, itu berat. Wa an malihi. Tengok. Harta Allah tanya 2 kali. Harta 2 soalan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mu ambil mana? Kamu bawa ke mana? 2 kali tanya. Hartamu ni banyak. Kamu dapat dari mana? Alhamdulillah daripada hasil usaha kita. Kita berkebun, kita berniaga, kita bekerja. Alhamdulillah. Dapat harta, bawa ke mana? Ni saya labur di masjid, buat rumah anak yatim, buat pondok, sedekah orang bagi makan.
Alhamdulillah. Tapi kalau kita pergi letak di tempat yang haram, macam mana? Pergi buat rumah judi ke buat apa? Na'udzubillah, kan? Maka itu di antara dia tanya, ada riwayat kata an jismihi, tubuh kamu sihat, kamu guna untuk apa? Untuk ibadah, untuk solat, untuk bantu orang. Alhamdulillah. Maka itulah ada riwayat yang mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, dia kata wa an syababihi, muda kamu mengguna untuk apa? Yang pentingnya kita tidak akan berganjak. Karena itu diriwayatkan Sayyidina Luqman Al-Hakim yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qala Luqman nasihat pada anak dia, ai bunai, wahai anakku, mu ni setiap hari bermula daripada kamu sampai ke dunia dulu, kamu telah berhadap keluar daripada perut makmu, bermakna kamu sedang berjalan ke akhirat. Masya Allah. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin dekat. Itu dia panggil nasihat dia kepada anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata waktu itu semuanya Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam untuk apa? Tuan-tuan tanda, Allah Ta'ala anugerahkan pada kita waktu 24 jam untuk apa? Dalam surah Az-Zariyat, anda surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Hai. Kalau 24 jam mengabdikan diri, bila kita nak kerja? Bila kita nak makan? Bila nak kahwin? Itu soalan bila ni menarik. Sebenarnya orang yang tanya soalan bila kerana dia tidak memahami makna ibadat. Tuan-tuan tanda, ibadat dalam Islam ni ada dua kategori. Satu dia panggil ibadat khususiyah. Apa nak ibadat khusus? Ibadat khas. Puasa, baca Quran, semaya, haji, itu semua dipanggil ibadat khas. Satu lagi dia pada ibadat secara umum, artinya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini dituntut dalam masa 24 jam, tak boleh lagi. Kalau kita salah faham ni, kita akan terjebak dengan satu golongan yang menyeleweng, nama dia gerakan sekular. Gerakan sekular dikata agama duduk di masjid, kehidupan kita ni suku ikut aku nak buat apa. Lah, mari pokok kita zaman kita ini satu lagi tambahan, dia panggil golongan liberal. Ini dua kumpulan yang kita susah. Maka semua perbuatan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan kita betulkan niat, semuanya berpahala dan menjadi ibadat. Termasuk makan. Kenapa makan? Sebab nak menguatkan diri untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, untuk pergi cari rezeki yang halal, untuk nak berjihad, bantu. Semua kita makan boleh pahala. Sehingga kan Nabi sebut sehingga kan suapan makanan yang kamu letak di mulut isterimu, itu pun sedekah, ibadat. Bahkan duduk dengan isteri, ibadat juga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, suka-suka ke hak tu? Nabi kata, bayangkan kalau pergi letak di tempat yang haram, apa jadi? Dosa. Ni mu letak di tempat yang halal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh pahala. Sebab itulah kata di para ulama, dia kata hak mana nak banyak pahala, kena acaklah sikit, sungguhlah sikit dah. Mudah-mudahan apa senyum tua atau apa yang apa dah. Baiklah. Itu para jemaah sekalian, menunjukkan bahawa masa kita ni Allah Ta'ala letak 24 jam untuk liya'budun, supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kata itu dia panggil sekular lah gitu. Ada kata-kata daripada ulama salaf, kata-kata ini dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada terdapat dalam kitab-kitab, tapi pengkaji mencari takhrij, dia kata tak jumpa, nusibah. Dia kata apa? Dengar tuan-tuan, ma nadimtu ala syai',
Aku tidak menyesal di atas sesuatu yang berlaku, seperti aku menyesal setiap hari apabila terbenamnya matahari, bermakna ajal aku semakin pendek, tapi amalan aku tidak bertambah. Setiap hari dia muhasabah, ajar aku kurang sehari hari ni, amalan aku macam mana, meningkat ke tak meningkat? Dia kata tak meningkat. Itulah penyesalan yang cukup rugi bagi seorang hamba Allah Ta'ala yang beriman. Maka para jemaah sekalian, marilah kita belajar kenapa hari ni masa kita ada tapi kita rasa tak ada masa. Ana selalu buat motivasi kepada para jemaah. Kita kata kita ni 24 jam, satu hari satu malam, tolak tidur 8 jam, lain-lain masa kita ada. Berapa kali kita boleh menyebut nama Allah Azza wa Jalla? Nah, tuan-tuan ingat kata zikir yang selalu saya sebut ataupun tuan-tuan selalu baca? Coba kata zikir ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat? Siapa dia tak ingat zikir ni? Kita ajar apa kau? 12 malam ni. Ingat? Coba kata. Kuat sikit nak. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Masya Allah, semua ingat belaka dah. Acu bisik alik tabir tu. Muslimat ingat tak ingat? Ingat? Tak ada orang tak ingat atas dunia ni ustaz. Ingat belaka. Soalan yang kedua boleh tanya tak? Boleh. Hak tak ingatnya berapa? Soalan yang kedua. Hak tak ingatnya berapa? Nak zikir. Pasal apa tak ingat? Jawab dengan betul. Kenapa tak ingat? Ada orang kata bukan tak ingat ustaz, sibuk. Sudahlah, sibuk. Pernah sekali anak ambil kertas beri ke pakcik ni. Kata cuba senaraikan hak sibuk tu apa benda? Suruh dia senarai. Apa benda yang sibuk? Dia duk termenung pakai tak tulis sahabat. Kurang-kurangnya boleh tulis 5 perkara sibuk tak? Sibuk cari makan, sibuk ni, sibuk ni. Tak tulis apa, dia duk melenung. Kata kesimpulannya, saya faham dah ustaz. Ustaz tanya ni bukan nak tahu, nak suruh saya jawab. Kata betul. Gapo dia? Dia kata sebenarnya kita ni tidak sibuk, menyibuk banyak. Betul ke tidak? Menyibuk. Semua benda nak ulah berlaku atas dunia ni. Hak berlaku gapo dia? Mari zaman Covid ni Covid pula berlaku. Mari zaman apa saja. Hak kita tak saya ulahnya. Kita ni pandai ke tidak agama? Solat jaga molek ke tidak? Waktu kita dimakmurkan dengan zikir, dengan baca Quran, dengan Masya Allah, tabarakallah. Kita kata itulah yang kita rugi. Sebab apa? Sebab kita tidak muhasabah masa berlalu. Berapa perkara kita boleh buat? Sebagaimana Nabi tanya sahabat tadi, apa yang siapa dia pergi ziarah sakit? Hari ni kalau kita senarai dah, berapa benda yang kita boleh buat daripada pagi tadi? Solat tahajud dah? Tak apa nak jawab. Solat witir? Dia kata bukan tak usah jawab ustaz. Takut riak. Sedap juga alasan dia sudah. Kita ni kalau buat ibadat, kita pergi tanya, cerita kau orang jadi riak. Takut. Saya tak boleh jawab, takut riak. Anda kata tak apa, kalau tak ada takut riak, jangan jawab. Kalau takut riak, jangan jawab. Cuma yang saya bimbangnya, takut memang tak ada. Itu bimbang. Bimbang ya tu, tidak kata mari tuduh di Masjid Nur Hidayah ni. Nah, marah pula pengurus dia tu. Nah, takut riak, jangan jawab. Tapi kalau takut tak ada, kita kena menangis, mengenangi dosa kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sekat lidah kita daripada menyebut nama Allah? Hasil daripada kelemahan kita, hasil daripada dosa-dosa yang kita buat, maka dia tersekat. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, para pengkaji buat senarai pendek kepada kita, iaitu beberapa halangan yang menyebabkan kita tak mampu menggunakan waktu dengan baik. Tanda tunda dia panggil akhtaru awaiq, halangan yang menyebabkan seorang itu tidak dapat menggunakan waktu dengan baik. Halangan yang pertama, tulis. Halangan yang pertama, tanda ittiba'ul hawa,
Sebab kita terlalu mengikut kehendak nafsu kita. Nafsu ni, Allahu Akbar, dia nak apa? Dia nak suka, dia nak rehat, dia nak main-main. Tak ada benda-benda serius, tak mau. Maka yang menyebabkan kita terlupa ke akhirat dengan sebab apa? Dengan sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu. Dia nak tu nak ni, akhir sekali kita pun tak ada apa. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam sahih hadis yang dikeluar oleh Al-Bazzar dan Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu qal, kata Nabi, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, syuhun muta', sifat bakhil yang kita terikut-ikut dengan dia. Kita ni harta kita cari susah juga nak dapat harta. Nah, tapi kita jadi bakhil, sayang pada harta tu melampau sangat, siapa nak sedekah pun tak boleh. Dikatakan orang bakhil ni tuan-tuan, dia nak makan dia kira berapa ringgit nasi? 10 ringgit. Oi, mahal beli nasi buku 2 ringgit setengah pun cukup dah. Nah, tu bakhil punya orang. Apalah sekali kita makan hak mahal-mahal, dah beli pada keluarga, belanja anak-anak isteri nak makan sekali-sekala boleh juga, tidaklah membazir sangat. Itu yang kedua, wahawan muttaba', yang membinasakan iaitulah mengikut hawa nafsu. Nafsu ni dia nak benda pelik-pelik, kita boleh ikut dia, maka kita akan jadi rusak binasa. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, seorang itu terlalu kagum dengan diri dia. Ini membinasakan. Terlalu kagum dengan diri dia. Dia kata dia sempurna, siapa mereka tak boleh tegur kita. Kalau kita tegur dia, kita kena marah. Apa awak ni? Nah, siapa dia main siapa dia awak, penatlah kita. Maka 3 perkara ini yang membinasakan. Baik. Itu yang pertama, iaitulah sebab waktu kita rugi, tak boleh menggunakan dengan baik dengan sebab terlalu ikut hawa nafsu. Yang kedua, halangan yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Kata di para ulama psikologi, kita ada 2 perkara. Satu dia panggil al-amal, satu lagi dia panggil al-umniyah. Cita-cita dan angan-angan. Lain 2 tu. Awak nak pergi syurga? No. Lepas tu semaya ke mana? Semaya dah. Baca Quran? Tak baca, tapi ada Quran rumah tu. Nah, itu dia panggil angan-angan. Tak buat hijau, tapi nak kaya. Orang yang bercita-cita nak syurga, maka dia akan bersungguh-sungguh menghabiskan waktu dia belajar, berulang kali ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Itu dia panggil orang yang cita-cita. Yang jadi masalah kepada kita ini iaitulah tulul amal, panjang angan-angan. Duk mikir aku ni ahli syurga dah ni. Kan? Aku ni ahli syurga, tapi amalan tidak amalan ahli syurga. Orang panggil itu angan-angan. Kita tak kata angan-angan mak jenis ke angan-angan berapa. Dah, mak jenis ke mak berapa je, tak kira. Yang pentingnya kalau tahu kerja. Maka Nabi SAW pernah pesan kepada Ibnu Umar. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ibnu Umar, munduk atas dunia ni seperti seorang pengembara. Pengembara ni dia berjalan, dia tak bawa bekal banyak. Dia bawa bekal cukup, dia sampai tepat, ambil bekal lain pula. Tu pengembara macam kita. Nak gimana Mekah? Berapa hari? 10 hari. Tak kena bawa satu kontainer bagai. Tu nak pergi nego, aku panggil lagi tak? Kalau nak pergi umrah, bawa sebik cukup. Maka Nabi kata abiru sabil, ataupun orang jalan gitu ya. Orang-orang apa ni, orang asing, orang dagang, orang yang tidak. Maka Ibnu Umar syarah balik kepada hadis Nabi, dia kata apa? Iza amsaita fala tantazir sabah, bila munduk petang, jangan tunggu esok nak taubat. Jangan tunggu esok nak buat ibadat. Sebab kita belum tentu esok hidup ke mati. Kita tahu lagi esok kita hidup atau kita mati. Wa iza asbahta fala tantaziril masa, bila kamu petang jangan tunggu petang, bila pagi jangan tunggu petang. Khus min sihatika limarad, waktu kita sihat kita buat ibadat banyak-banyak, cadar waktu sakit.
waktu PKP baru ni, bila kita tak dapat pergi masjid, ramailah sahabat-sahabat kita sendiri pun sedih ke tak sedih tak lagi masjid. Sedih. Ana keluar satu video, kita kata insya-Allah PKP kita akan dapat pahala pencen. Sebab orang yang sentiasa pergi masjid waktu tidak dilarang, bila dia tak pergi masjid, malaikat akan tulis pahala dia seperti dia solat di masjid. Allahu Akbar. Sama juga dengan wanita yang uzur. Waktu tak uzur, dia buat ibadat banyak. Dia tahajudnya, dia solatnya, dia baca Qurannya, dia. Bila dia uzur, malaikat mari tengok, oh dia ni uzur, mari haid, tapi jadual dia je penuh setiap hari dengan ibadat. Setiap hari baca Quran satu juzuk. Setiap hari dia akan solat sunat qabliyah ba'diyah. Solat fardu tu wajib dah. Setiap hari Isnin, hari Khamis dia akan puasa sunat contoh. Waktu dia uzur, malaikat akan tulis pahala yang sama. Itulah kita kata rahmat Allah Taala kepada dia. Tawak hijrah boleh gaji. Suka kita. Macam waktu PKP pun tak ada pergi pejabat, tak lagi sekolah. Gaji masuk, seronok juga dah. Lepas pada PKP berasa tak segi juga sekolah. Pasal gaji boleh, ni kena pergi sekolah pula. Realiti, anak berjalan banyak negeri dah, banyak tempat dah pergi. Realitinya orang masjid kata sampai hari ni ada di kalangan imam-imam interim tak mau lepas jawatan. Kena imam interim. Kita tu lah baru ni kan boleh puasa ni tadi tu imam sebenarnya. Beraya tu. Tebah diri dah. Tebah hari ni. Habis batan nyapu waktu tebah. Nak suruh jadi tu imam. Bila waktu majlis buka pintu masjid, tak semari juga dia. Pasal dia kata dia sedap lah jadi tu imam. Pasal tu lagi ni kita tengok new normal, tak apa-apa normal. Sebab bilangan orang patutnya dengan penjarakan pak keluar lah orang. Ni penjarakan supaya juga sama sah, 3 sah, 4 sah dengan hak tak jarak. Bermakna bilangan semakin kurang. Ini bahaya kita. Kita kena ingat. Maknanya perkara yang kedua yang menghalang kita daripada menggunakan masa sebab terlalu panjang angan-angan. Tak apa, tak ada masalah, tak taubat lagi pun nantilah sihat-sihat ada peluang esok kita pergi Mekah, kita pergi umrah, kita pergi haji, hilang dosa. Kat kita ada masa ke nak berunding dengan malaikat mana? Malaikat maut supaya tak ambil nyawa kita lagi. Jawabnya tak ada masa. Bila tidak ada masa, kenapa kita berani buat macam ni? Ini bahaya. Tanda tuan-tuan, ada seorang pemuda ni tak solat, tak semaya. Jadi orang kata, ustaz cuba pergi dakwah dia. Ustaz ni pergi dakwah dia, ajak dia solat. Lepas habis nasihat dia tanya, ada ustaz nak kata apa lagi? Tak ada dah, nak ajak awak solat je. Terima kasih. Ayah saya mati umur 80 tahun. Tak dia main dah. Main panjang angan. Saya lo ni baru 40. InsyaAllah ustaz. Umur 60, ustaz tak payah tunggu sini, saya jumpa di masjid. Bagi masa saya 20 tahun lagi, 20 tahun 60 ke atas ahli masjid. Berapa tahun dia nak? 20 tahun nak enjoy. 20 tahun lagi nak pergi masjid. Tak ada masalah. Petang ni cakap, petang esok orang telefon ke ustaz. Ustaz, pemuda yang kita pergi dakwah semalam mati aksiden. Ustaz kata Masya Allah, cita-cita dia nak hidup 20 tahun lagi, nak enjoy, Allah beri 20 jam saja. Ingat tuan-tuan, panjang-panjang tak sesama masalah. Jangan taswif taubat dalam kitab penawar bagi hati. Ada belajar kita dah. Penawar bagi hati ada ngaji. Penawar bagi hati dia kau mau ustaz mengajar kan. Dalam kitab penawar kata ta'khirut taubah, melewatkan taubat perlu pada taubat lagi. Itu bahaya. Mana kita tangguh taubat kita ni, kena taubat 2 kali. Taubat daripada dosa, taubat daripada kita menangguhkan taubat. Maknanya orang yang cita-cita panjang dia duk main tak apa, relax lah dulu, umur muda lagi. Masya Allah tabarakallah. Ana selalu bawa jemaah haji.
Bila ada jalan rombongan kita ni haji yang muda-muda, kita interview dia. Saudara nak pergi haji ni umur 30 tahun, 30 setengah, 40. Apa perasaan? Oh, dia kata payah ustaz nak lepas. Nak lepas syaitan, nak lepas mari payah. Muda lagi, nanti balik esok, nak berjabat buat majlis. Kira apa ni, ramah-ramah parti dia panggil. Takkanlah nak naik atau apa tak? Tuan haji sebulan dipersilakan naik berkaraoke. Tak so. Tangan pergi lagi. Tunggu tua-tua sikit. Allah, dia kata perasaan tu nak lepas ni. Tunul aman. Jadi saya mikir kawan-kawan saya, hok 30 tahun juga umur, mati dah pada. Jadi saya mari Mekah. Mana kita kena lawan cita-cita yang pelik, angan-angan yang pelik. Halangan yang ketiga, tanda al-faraq, terlalu menggunakan masa kosong. Masa kita ni faraq, free masa. Pasal tu tidak layak bagi seorang Islam. Dia rasa boring ya, tak ada benda nak buat kerja. Mana ada boring? Paling tidak kita boleh zikir, kita boleh baca Quran. Mana ada boring? Kita boleh dengar kuliah. Nah, ataupun masa kita free, kita boleh pergi belakang rumah kita. Tak kira panjang rupuk pada pokok bunga, tebah rupuk pun banyak kerja dah. Masya Allah tabarakah. Tapi kita duk main boring, tak ada kerja, tak ada kerja apa, tak ada kerja. Rumah dia sapah bertemu depan tangga, depan pagar rumah kita, tak ada kerja. Lah. Nabi kata apa? Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat ramai manusia terpedaya dengan dia. Nikmat apa? Nikmat sihat dengan nikmat mempunyai waktu yang cukup. Kata di Ibnul Jauzi, ada kala manusia ni sihat tapi tidak berkelapangan. Saya pergi di luar negara, negeri Arab, di Dubai, pergi ke Riyadh, pergi ke Qatar. Anak-anak Malaysia hok kerja di sana. Kerja syarikat minyak lah, syarikat gas. Dia kata, ustaz, kami duduk di sini berasa jadi orang sungguh. Warna pula pelik jadi orang sungguh ni. Pukul 8 pagi, 8.30 masuk jabat. Pukul 2.30 habis dah jabat Arab, boleh balik rumah. Lepas asar bawa anak-anak pergi masjid. Dia di budaya di negeri Arab ni, lepas asar dia ada kelas Quran. Budak-budak ngapa Quran sini, orang tua ngaji Quran sini. Dia kata kita boleh khatam Quran di sini, kita boleh belajar. Jadi orang duduk Malaysia, keluar anak tak bangun tidur, balik rumah anak tidur pula. Nak cerita sibuknya masa. Dipanggil. Maka bila kita ada faraq, ada kekosongan, inilah masa kita nak isi dengan benda-benda yang baik. Waktu sihat, inilah waktu yang kita nak isi dengan perkara yang baik. Tapi kita pula duk mikir waktu sihat nak pergi masjid, bila sakit baru duk mikir nak pergi masjid. Kita dengar jiran masjid sakit, pengurusi imam ahli yang terkuasa masjid pergi ziarah di hospital. Mari-mari tengok, tu imam mari kemah pegang tangan, sambil-sambil teriak, bunyi dalam tekak dah suara, tu imam tolong doa kalau sihat nak pergi masjid. Tu imam paling muka lah lain. Pasal kakak ni masa sihat dia tak pergi pun dah, bukan sangat tak pergi, repot polis pula. Dia kata orang ceramah derah, speaker derah, gel-gel kat rumah dia, baru nak pergi masjid. Apa nak buat? Mana masa tu kita akan kerugian besar, sebab waktu kita ada masa kosong, kelapangan masa. Ada orang sihat tapi masa pula tidak ada. Ada orang masa banyak tak sihat pun nak pergi masjid. Allahu Akbar. Anak zaman PKP ni rasa sedih tengok pakcik-pakcik ahli-ahli setia masjid tak dapat pergi masjid sebab SOP kata umur berapa tak boleh pergi masjid? 70. Enggak geng 70 ni lah hak ramai di masjid. Berair mata dia mari. Ada sekali dia mari masjid kita. Kebetulan pengawal keselamatan ada. Dia kata ni 70 ustaz. Kata hak ni yang patut pergi masjid. Hak nak mati ni. Sengih suka pakcik. Muncullah dia tahu ustaz ada boleh masuk masjid. Kalau tidak kat sedih 13 minggu tak payah jemaah ni. Allahu Akbar. Tengok. Bila mari PKP, hadis ni terpakai. Dua nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat sihat, nikmat waktu ada kekosongan. Bila mari lockdown masjid, kalau kita ahli masjid, insya-Allah tuan-tuan tidak akan rugi. Malaikat akan tulis pahala pencet. Dia mengajar rumah tapi hati mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid. Allahu Akbar. Suka tak? Bahagia tak bahagia?
Tapi kalau masa tu baru nak pergi masjid, mereka kata mau pencen mari kerja mana pencen. Kita nak pencen dia ada tahu juga kerja. Nah, kau pada umur berapa? Dulu 55 tahun boleh pencen. Sekarang ni 60. Ada orang ni jenis tentera dia ikut berapa puluh tahun. Adalah. Yang maknanya nak dapat pencen kena ada juga tempoh. Kita tak aja pergi masjid, tak ikut majlis ilmu, tiba-tiba mari PKP nak ambil pencen, kita kata saja. Bila saya keluar cerita lagu ni, ada orang WhatsApp dia kata sedih ustaz. Saya rasa sangat terpukul hari ini. Tengok kawan-kawan ahli masjid, ahli majlis ilmu, mereka telah meraih pahala walaupun duduk di rumah, saya tak dapat apa. Kita kata subhanallah. Itu masa kita rugi. Baik, kita pergi kepada yang ke seterusnya, orang panggil sebagai peringatan kepada kita, iaitulah sebab yang keempat, al-fitan, sebab terlalu banyaknya fitnah, godaan-godaan di atas dunia ini. Di antara fitnah yang sangat tuan-tuan kena rasa dia ni fitnah, apa dia? Fitnahnya alam maya. Alam maya ni berasa tak fitnah ke fitnah? Alam maya kita ni fitnah ke tidak? Fitnah. Berapa orang yang boleh duduk dengan handphone dia, tunduk tak cakap dengan orang, titik air liu. Nah, kalau tanya dia pakcik, berapa muka surat ada Quran baca? Ada dalam telefon. Kau buka ke tak? Tak buka lagi. Duk buka grup WhatsApp, ada WhatsApp hok jenis apa ni, anak beranak, ada WhatsApp hok geng-geng kaki buah, ada WhatsApp masjid pun ada juga, tak buka-buka. Kalau dia masuk duduk sibuk ya. Malam Jumaat duk atas gambar orang tino. Abang, malam Jumaat balik cepat. Siapa dia suruh kerja lagu ni? Orang malam Jumaat patutnya tak, malam Jumaat, malam selawat kita duk atas gambar. Orang yang diedit haram gambar ni. Ini mana kita kerugian besar para jemaah sekalian. Sebab ujian fitnah ini besar. Saya ustaz dulu zikir kuat, tapi bila mari fitnah tak tahulah dia klien ke isteri ke dah masalah menyebabkan dia nak ibadat lemah. Tuan-tuan kena ingat, Nabi sebut dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayah. Orang yang boleh beribadat ketika susah, ketika bencana, pahala dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar. Tak kita waktu susah tu tak mai Ada orang WhatsApp saya, dia kata ustaz, saya nak kenduri anak minggu depan ni. Boleh ke tidak saya nak jamak kenduri? Tak juga soalan dia. Jamak kenduri. Kata tak jumpa lagi dalam kitab. Jamak musafir ada, jamak kenduri tak ada. Kata tak boleh tinggal apa kalau tuan tak duduk di kemah tu, orang tak lalu makan ke mana? Lalu nak bersalat lah kan. Kau nak bersalat tulis tu. Tuan rumah rehat 5 minit solat. Orang nak jumpa kita nya tunggulah tu. Dah sampai-sampai duduk kursi meja, kena 3 kali buffet, dah kita sudah mayat. Mungkin mayat tu 4 rakaat je. Jangan mayat tarawih. Mayat tarawih lama ni. Nak jamak pasal sibuk. Kata-kata setara mana sibuk ke? Allah. Anak tuna pula nak jamak juga. Takut penuh makeup. Macam-macam dunia nak kemak. Ini semua ni fitan. Tuan-tuan ingat, bala mari dengan alat gadget yang ada di tangan kita ni, anda tengok banyak kerugian masa kita sangat sukar di sini. Tuan-tuan kena hati-hatilah. Kita boleh guna masa, tapi biar ada masa. Masa ni aku baca Quran. Kita tak dalam handphone kita tu zikir waktu pagi, tak situ. Lepas maya subuh, buka, jangan buka lagi WhatsApp. Jangan buka lagi data. Kita pergi buka Quran dulu. Buka zikir pagi dulu, insya-Allah. Anda selalu duduk sebar. Zikir ni, zikir lepas solat kita bagi ni. Nah, zikir waktu pagi kita bagi, supaya ada dalam handphone masing-masing alat-alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, masa kita sudah tamat. PKP tak boleh panjang-panjang. Cuma saya tanya satu soalan tip, bagaimana kita nak panjangkan umur kita? Bagaimana kita nak panjangkan umur kita? Umat dulu panjang umur. Umat Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Kan? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pendek umur dia. Nabi kita sendiri umur dia berapa? 63 tahun wafat. Sayyidina Abu Bakar umur banyak tu juga. Abu Bakar merintah 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Tapi injazat, mereka telah dapat melaksanakan perkara yang banyak. Baik, kita letak umur kita mengikut keturunan 60 tu 70 tahun.
Nabi kata umur aku di antara 60 70. Tak ramai yang lebih pada tu. Tapi bagaimana kita nak panjangkan umur kita macam mana? Oh, dia kata ustaz, beli ubat banyak. Hai, beli ubat pula dah. Tuan-tuan kena ingat, di antara nak panjangkan umur kita, iaitulah kita buat benda-benda kebajikan yang Allah SWT beri kepada kita. Nabi kata apa? Siapa dia nak panjang umur dia? Siapa dia nak murah rezeki dia? Siapa dia nak senang hidup dia? Falyasil rahimahu, hubungi silaturahim. Macam mana kita jadi panjang umur? Mati. Imam Nawawi mati umur 40 lebih. Tak pernah kahwin, tak ada kahwin, tak ada nikah. Sibuknya ulama zaman dulu nak kahwin tak ada. Kita ni sibuk juga. Dah. Baik. Pendek ke panjang umur Imam Nawawi 40 tahun? Pendek ke panjang? Pendek. Allah Ta'ala panjang umur dia sebab dengan apa? Dengan ilmu dia. Dia mati tahun kurun yang ke-7, 700 lebih, 600 lebih kan. Sampai hari ni tuan-tuan gilah atas dunia mana orang tak kata qala Nawawi rahimahullah. Orang sebut nama dia. Dengan apa? Dengan sebab ilmu yang dia tinggalkan menyebabkan umur dia jadi panjang. Baik, tuan-tuan ada ilmu kita ngajar. Anak murid kita mari ngajar, oh Quran ni saya ajar awak ni, hok saya belajar dengan ustaz dulu lah, belajar dengan ustazah dulu. Baik. Saya tak ada ilmu, saya ada duit. Kita buat masjid. Masjid kita ni kita mati dalam kubur, kan? Tapi orang dia sebut, masjid siapa ni? Masjid fulan. Setiap orang mari semaya sini, pahala mengalir dalam kubur. Masya-Allah tabarakallah. Kita pergi buat rumah wakaf. Kita pergi buat sekolah. Kita pergi buat pondok. Kita wakaf kitab contohnya. Semua itu dia panggil memanjangkan umur kita. Kata di para ulama, bahagianya manusia apabila dia mati, amalan kebajikan dia tak mati. Siapa dia yang bahagia? Tua dia mati, amalan kebajikan tak mati. Macam mana kita nak buat? Wakaf. Di antaranya wakaf. Amalan tak mati. Kita mati, amalan duduk jalan. Pahala duduk jalan. Online kata orang sekarang. Masya Allah. Tapi manusia celaka, na'udzubillah, tua mati, kejahatan dia tak mati. Kita ambil poster, kita sebar. Ambil gambar orang, kita pangkah. Tulis macam-macam. Tuduhan-tuduhan jahat. Kita sebar. Orang tengok, Allah jahatnya menata ni. Padahal orang baik dengan sebab kita edit. Berduk jalan. Tua dia mati dalam kubur. Setiap kali orang duk tengok benda yang kita buat, dosa mengalir dalam kubur. Na'udzubillah. Kita pergi buat pusat-pusat hiburan yang melarangkan. Orang duduk kubur situ, semua hak mari, dosa masuk dalam kubur belaka. Na'udzubillah. Kita buat ajaran-ajaran sesat tu, ajar ilmu sihir, ilmu, semua itu dia panggil manusia celaka. Tuannya mati, kejahatan dia tak mati. Inilah manusia celaka. Jadi para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya bagaimana kita nak panjangkan umur kita. Jawabnya dengan kita buat kebajikan-kebajikan yang menyebabkan orang akan mengenangi kita. Orang baik ni masya-Allah, lalu ke kubur, orang akan sedekah. Dah. Paling tidak itu Rabbi ghfir. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunlah dosa dia. Doa baik pada kita, masya-Allah, itu dia panggil manusia yang bahagia. Baiklah para jemaah sekalian, itu secara ringkasnya. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita. Marilah sama-sama kita jaga masa kita supaya tidak sia-sia, tidak membazir begitu saja. Mudah-mudahan kita bahagia di akhirat insya-Allah. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.